Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua anak murid ya. Semoga ceria dan selamat berpuasa pada hari inilah. Ya. Okey, pastinya kita masih lagi bersambung di bawah tajuk sokongan gerakan dan pertumbuhan ya. Okey, jadi pada hari ini apa yang kamu akan pelajari ialah kalau diimbaskan kembali pada sesi kelas yang sebelum ini, kamu telah pelajari bagaimana struktur sokongan yang ada pada badan manusia ni. So kita telah melihat tulang kan, bagaimana semua tulang-tulang yang berada sama ada bermula daripada kepala sampai ke hujung kaki ya. Yang mana semuanya mempunyai peranan dan tugasnya masing-masing. Okey, so kalau lupa sila imbas kembali sama ada YouTube ataupun buku teks kamu lah. Okey, ringkasnya pada hari ini yang kamu nak faham ataupun ketahui ialah kalau ikutkan kita perlu menjalankan eksperimen untuk membandingkan kekuatan tulang yang padat dan tulang yang berongga kan. Mungkin pada kelas yang sebelum ni saya telah sentuh sikit dan juga menghubungkaitkan sistem sokongan dengan faktor kestabilan. So ada dua iaitu kekuatan tulang yang padat dan tulang yang berongga satu, kemudian kestabilan. Maksudnya rangka yang bagaimana rangka dalam yang bagaimana yang lebih stabil. Okey. Jadi kita akan lihat. So nanti kita akan fikirkan berkaki dua, berkaki empat kan, mana yang lebih stabil, yang tinggi, yang rendah, mana yang lebih stabil. Dan kita akan kaitkan dengan perlakuan ataupun aksi manusia. Contohnya orang martial art yang berkungfu, taekwondo, karate dan sebagainya kan. Kalau difikirkan kenapa adanya kekuda, bukan kuda yang bunyi bukan bunyi kuda tu, bukan real kuda tapi ialah kekuda. Maksudnya dia membengkokkan sedikit lututnya, maka ketinggiannya akan direndahkan kan. Okey, kenapa? Okey, so nanti kita akan lihat Okey, seperti biasa kita akan lihat buku teks terlebih dahulu buku teks Okey, buku teks muka surat 124 124 Okey, so kita lihat ini je lah Tulang manakah yang kuat tulang yang padat atau tulang yang berongga kan? Saya pun tak pasti. Mari kita lakukan eksperimen. Okey, so tak apa, kita tak buat eksperimen. Kalau kamu nak buat di rumah pun tak ada masalah. Okey, apa eksperimen yang kamu boleh buat ialah begini. Simple saja kita letakkan kotak okey, kita letakkan kotak penutup kotak lah kalau ada penutup kotak ke pinggan ke mana-mana papan sekeping ke, boleh apa saja yang bentuknya flat, dengan syarat kedua-duanya mesti sama besar, sama nipis dan sama berat. Okey. Kemudian yang membezakan, yang kita buat pemboleh ubah manipulasi, yang kita ubah-ubah, iaitu silinder berongga dan silinder padat. Okey, so nak buat silinder berongga dengan silinder padat ni bagaimana? Okey, kita lihat di atas ni. Itu dia Bahan yang kita gunakan ialah kertas A4 je kan, kertas A4. Okey, dia kata buatkan satu silinder yang berongga dengan diameter berukuran 2.5 cm Okey, kemudian lekatkan bahagian atas dan bawah gegelung kertas itu dengan pita selofan. Buat 3 lagi. So itu kita buat tiang lah Kemudian kita lekatkan setiap silinder pada bahagian sudut penutup kotak dan namakan struktur itu measure board measure. Okey, kemudian dia kata itu satu set maksudnya kertas A4 tu kita buat saiz 2.5, dia punya diameter dia maksudnya besar dia lah besar dia. Syarat tinggi mesti sama tinggi yang sama, jangan dipotong, jangan dikerat manakala satu set yang lain, 4 set yang lain buatkan satu silinder padat maksud dengan saiz tetap sama iaitu 2.5 cm juga. So padat tu macam mana? Mungkin kamu akan ambil kalau tadi set yang pertama kamu mungkin guna 3 keping kertas atau 2 keping kertas kan, tapi kalau yang ketiga ni, langkah yang 3 ni, kamu akan ambil 20 keping kertas ataupun 10 keping kertas. Maknanya kamu gulung sekali 10 keping kertas gulung sekali, maksudnya dia lebih padat lah kan. Maknanya ketebalan dia tu makin tebal lah, betul kan? Okey, so dia akan membezakan yang set pertama tadi, oleh kerana 3 keping je kamu gulung sekali, maka kamu akan nampak rongga yang besar, betul kan? Okey, manakala cuba bayangkan cikgu tak dapat tunjuk di sini. Okey, kemudian yang satu lagi, set yang satu lagi ialah yang ada 10 keping kan, maknanya kamu gulung sekali. Okey, so secara tak langsungnya ada yang padat, ada yang berongga kan. Okey, kemudian kamu set up lah menjadi meja seperti begini. Okey kan? Berongga, padat. Boleh
Okey, kemudian kita letakkan buku teks satu demi satu di atas kan. Maknanya kita letak kita letak tersusun buku kan. Berapa keping buku yang boleh kita letak di atas ni. Okay, katakan 3 lah contoh-contoh kan. Okey, dia masih kukuh. Letak 4 maka roboh. Contoh yang ni pun mula letak 3 dulu kan. Kemudian letak 4 atau macam mana kan. Lihat. So dia mesti ada perbezaan ya. Okey, so yang itu kamu akan lihat dalam buku amalan nantilah. Okey, kemudian yang seterusnya ialah sistem sokongan dengan faktor kestabilan. Kestabilan ni maksud apa? Kestabilan ni maksudnya stabil. Stabil itu bahasa Inggeris. Kan? Maksudnya kalau bahasa Melayu tu tak tumbang lah. Berdiri tegak, mantap kan. Okey. So antara dua haiwan ini, haiwan yang manakah lebih stabil? Kuda dengan apa ni, alligator ataupun crocodile buaya. Okey. Mari kita lihat okey. So yang membandingkan antara dua ni ialah apa dia? Titik ni dia, titik keseimbangan yang berbeza. Cuba recall balik yang kamu telah pelajari ketika tingkatan 2 dulu kata silap cikgu lah. Kan, setiap objek dalam dunia ni sama ada bulat ke, penjong ke, bujur ke, apa ke, dia mempunyai titik kestabilan ataupun titik keseimbangan. Okey, so di situ dia merujuk kepada pusat graviti. Pusat graviti. Okey, jadi apa itu pusat graviti? Pusat graviti merujuk kepada titik keseimbangan sesuatu sistem sokongan atau objek. Titik keseimbangan ialah titik keseluruhan berat sistem sokongan atau objek itu bertindak untuk mengimbangkan kedudukan sistem sokongan atau objek. Senang kata, kita lihat pusat kita di mana. Pusat graviti itu ialah pusat lah, senang kata kan. Adakah pusat kamu terletak di lutut? Jawapannya sudah tentu tidak kan. So boleh katakan memang sememangnya semua benda di dunia ini dia mempunyai pusat titik tengah dia ataupun titik graviti dia yang mana itu adalah center ataupun menyebabkan sesuatu objek itu dapat berdiri tegak kan. Okey, so kedudukan ini yang membezakan. Kedudukan pusat graviti memain peranan penting kepada haiwan. Secara umumnya, haiwan yang mempunyai pusat graviti yang rendah lebih stabil daripada haiwan mempunyai pusat graviti yang tinggi. Kan? Yang tinggi. Sebagai contohnya, zirafah kurang stabil. Kan? Zirafah kurang stabil. Sebab apa? Sebab dia sangat tinggi semasa berdiri. Kerana pusat graviti yang tinggi. Jadi kalau kamu lihat zirafah ni, contohlah zirafah. Agak-agak di mana pusat graviti dia kan? Adakah di sini? Kan? Okey, ataupun di sini? Kan? Jawapannya mesti di sini kan, tengah-tengah ni. Okey, so daripada sini kan, okey, sampai ke bawah, sampai ke tanah. Berapa tinggi? Tinggi kan? Okey, kalau bagi kura-kura pula mesti di sini. Contoh So sini dengan sini tanah. Kan? Mana yang lebih rendah? Sudah pasti ini lebih rendah. Kalau buaya, buaya lagi rendah. Kan? Ni tanah. Okey. Udahlah kaki 4 pula. Kura-kura pun kaki 4. Jadi antara kedua-duanya boleh dikatakan sangat stabil berbanding dengan zirafah. Okey nah. Jadi pusat graviti memain peranan penting kepada haiwan. Secara umumnya pusat graviti yang rendah lebih stabil daripada haiwan. Okey, itu keyword yang rendah lebih stabil mempunyai graviti yang tinggi berbanding dengan yang mempunyai pusat graviti yang tinggi Sebagai contohnya zirafah kurang stabil semasa berdiri Okey, itu bagi haiwan lah. Okey, jadi faktor yang mempengaruhi kestabilan ada dua faktor So faktor yang pertama ialah pusat graviti pusat graviti dan yang kedua ialah luas tapak. Okey. So pusat graviti tinggi, rendah Okey, ni yang tinggi lah. Okey, ini rendah. So sudah pasti yang rendah lebih stabil. Okey, kemudian yang luas tapak, yang kangkang yang besar lah kan. Manakala ini yang kecil. Sudah pasti yang tapaknya luas lebih stabil. Okey, itu konsep dia Sebab itulah kalau kita lihat kereta F1, kereta lumba kan, dia sangat rapat dengan jalan dan sangat lebar. Dahlah dia pun lebar, kemudian ditambah dengan kelebaran tayar dia pun lagi lebar. Sebab itu dia jarang terbalik
kan, dan dia boleh memecut pada kadar yang 200-300 km sejam dan boleh diselekoh yang tajam. Dia boleh pecut laju. Kalau kita kereta biasa agak-agak macam mana? Aku tak terbalik kan, mesti terbalik lah. Okey, so itu yang kita pelajari. Okey, kita lihat sikit lagi ya. Jadi untuk menyelesaikan masalah kestabilan bagi haiwan, kalau bagi zirafah tadi, bila kata dia nak minum kan, kalau dia minum dalam keadaan yang tegak, dia akan tumbang. Jadi apa yang dia buat? Dia akan kangkangkan kaki dia. Maksudnya dia luaskan tapak permukaan dia di bawah kan. Jadi itu cara kaedah bagi zirafah untuk stabil Okey, keadaan yang sama juga didapati oleh kangaroo Hal ini dikembangkan kerana kangaroo melompat dan berdiri menggunakan dua kaki belakang. Okey. Kaki hadapan kangaroo tidak digunakan untuk berdiri. Betul kan? Kaki belakang, kaki hadapan tak digunakan Dia hanya berdiri pada dua kaki. Keadaan ini menyebabkan kangaroo menjadi tidak stabil dan mudah tumbang ketika tidak bergerak. Bagi mengatasi masalah ini, kangaroo menggunakan ekornya sebagai sistem sokongan. Nampak? Okey, so dia ada ekor kan? Nampak dia tampung belakang nampak? Sini pun dah ada, sini ada. Jadi seolah-olah macam dia macam kaki jugalah ekor ni kan, maksudnya dia tampung badan dia Bagi mengelak daripada tumbang, penggunaan ekor sebagai tongkat ini akan menambahkan luas permukaan. Sama lah macam orang tua ataupun orang yang ada masalah kaki, aksiden dan sebagainya kan, kita menggunakan tongkat kan. Tongkat tu sebenarnya mengganti kaki kita lah. Satu kaki kita, kemudian kita guna tongkat. Jadi antara tongkat dengan kaki kita menyebabkan ada menyebabkan keluasan tapak yang luas Okey, so itu dalam buku teks dan kita lihat buku amali. Okey buku amali muka surat apa Muka surat 87 kan. Okey, membandingkan kekuatan tulang yang padat dan tulang yang berongga. Okey. Sama yang tadi membandingkan kekuatan tulang yang padat padat dan berongga So tulang hipotesis dia, tulang berongga lebih kuat. Ini menjawab pada eksperimen yang kamu buat tadi lah Maksudnya tulang yang ada rongga di tengahnya dia lebih kuat daripada tulang yang padat kan. So kalau lihat sini, okey, apa yang dimanipulasikan ada jenis sokongan berongga terpadat, kemudian bergerak balasnya bilangan buku teks yang boleh disokong. Maksudnya meja yang kaki kosong dengan meja yang kaki padat nampaknya kaki kosong dia lebih kuat, dia boleh menampung banyak buku Okey, jadi alatan yang digunakan cardboard, pita cellophane dan juga gunting Okey, kemudian ini gambar raja tadi Okey, jadi keputusannya dia bergantung pada eksperimen belajar lah. Tapi nak kata yang berongga tu sebenarnya jauh lebih kuat Kenapa Kenapa? Cuba fikir Zat. Kenapa? Kenapa? Dapat idea? Jawapan yang mudah apabila padat, kalau padat kita tengok okey, ini berongga, betul kan? So yang ini padat ni cikgu anggap macam ni lah dia ada isi dalam okey, betul kan? Okey, apabila katakan beban letak di atas ini meja lah meja. So katakan beban letak di atas 2. Sini beban 2. Contoh 200 katakan. Okey, bagi yang ini ialah tiang sebatang tiang contoh sebatang tiang, bukan 2 tiang ni, sebatang tiang. Jangan ambil satu sebenarnya ada 4 lah kan, kita ambil satu. Yang ni pun sama juga ini pun satu tiang juga Okey, so apabila beban dikenakan katakan yang ini ambil A. Okey, beban dikenakan, okey, dia ada daya yang menekan, betul tak? Okey, daya tu berat lah, senang kata. So berat situ akan ditampung, akan katakan ada kita ambil kiri kanan lah kan, kiri kanan, tengah ni kosong kosong. Jadi kalau katakan 200 kg katakan contohlah 200 kg, jadi 200 kg ni akan diagih dia punya tekanan tu kepada di sini saja so dia akan menjadi 100 betul kan? Tapi bagi yang ni, yang padat ni kan, dia akan agih semua ni maknanya 200 semua kan. Sedang ini akan bawa 100, ini akan bawa 100. Teori dia lah tapi ini akan bawa semua 200 ni 200. Jadi nak kata tekanan mana yang lebih kuat sedangkan di tengah ni kosong. Bagi yang A ni kosong. So bila kosong kan, tak ada apa, tak ada daya yang dikenakan.
Okey. Sedangkan yang ni sini pun 200, sini 200, sini 200, sini 200, sini 200, sini 200. Jadi kalau kata dengan 200, maknanya semua tempat yang untuk yang B ni semua tempat ni tekanan yang dikenakan semua 200. Jadi berat tak berat? Sudah tentu jawapannya sangat berat, sebab itu dia mudah patah. Tapi yang ini tak. Ini sebab kita bahagi dia nak bagi kat ke sini, tapi belakangnya kosong, dia tak boleh nak bagi. Jadi dia bagi dah sini 100, dia bagi sini 100. Kan 200 lah kan. Jadi begitu. Sebab itu yang kosong jauh lebih kuat. Sebab itu kalau kamu lihat di rumah, kalau katakan ada meja, ada kursi, kamu akan lihat kan ruang dalamnya adalah kosong kan. Nak mengatakan kalau kamu letak barang makanan yang begitu banyak atas meja pun, dia tak, insya-Allah dia tak akan patah. Okey, boleh faham Okey, apakah yang diwakili oleh gegulung kertas? So, gegulung kertas itu diwakili ialah tulang yang berongga. Okey, gelungan kertas pada meja model B iaitu tulang yang padat. Sedangkan dua kelebihan sistem rongga sokongan yang diwakili oleh gegulung kertas pada model A. Jadi bila kata dia kosong berongga, yang pertama dia ringan, betul kan? Kemudian tidak memerlukan kalsium yang banyak. Jadi nak membentuk tulang ni maksudnya dia memerlukan kalsium. Kan, oleh kerana di tulang kita di bahagian tengahnya kosong, maka tak perlulah kalsium yang banyak. Betul kan? Kalau tidak jenuh nak minum kalsium, minum susu kan. Adakah hipotesis diterima? Yes, tulang berongga lebih kuat daripada tulang yang padat. Ya. Okey. Okey, kemudian satu lagi last sebelum kita tamat, iaitu apa dia? Faktor kestabilan Jadi kestabilan ialah kebolehan sesuatu objek mengekalkan kedudukan asalnya. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi. Satu ialah faktor graviti dan satu lagi ialah faktor luas tapak faktor pusat graviti tinggi rendah So yang tinggi lebih kurang stabil berbanding dengan yang rendah manakala luas tapak yang besar lebih stabil berbanding dengan yang kecil. Sebab itu nanti kalau kamu beli kursi dan sebagainya, jangan tengok pada harga saja. Kamu nampak satu set meja makan ni nampaknya murah, tengok dia punya kaki bangku dia semua kuncup macam ni ataupun tinggi kata kan dia kuncup yang ni ataupun tinggi kan jadi mudah terbalik Okey, jadi sini soalannya, tandakan right pada objek yang lebih stabil. Okey, so yang lebih stabil ialah yang rendah dan yang luas tapak kakinya berbanding dengan yang ini So ini tak boleh. Okey, so masalah bagi haiwan Jadi tadi pun dah bincang zirafah dia akan apa? Dia akan mengangkangkan kakinya untuk menambah luas tapak sistem Manakala kangaroo pula dia menggunakan ekor dia untuk menambah sebagai tongkat menambahkan luas tapak. Boleh Okey, jadi saya rasa itu saja untuk hari ini. Jadi seperti biasa kamu akan lihat di dalam Google Classroom ada tugasan yang cikgu beri di sana. Okey, dengan itu cikgu sudahi wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.